Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka yang menjadikan kita pada malam ini bersama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan Allah Ta'ala kekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmah kepada para tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat, insya-Allah. Jadi insya-Allah malam ini kita akan membukakan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, pada menyatakan berkenaan malam ni bab puasa. Dah puasa belum? Belum puasa Jadi yang itu dah cerita belum? Dah buka? Dah itu kan? Habis ya? Belum lagi. Jadi kita sambung kembali sampai mana? Ada tanda tak? Ada tanda beritahu? Ada? Sampai muka surat apa? 5? Bab muka surat apa? Muka surat 5. Bab puasa. Bab puasa itu dah cerita belum kat sini? Dah kan? Takbir tu sampai mana dah? 61. Muka surat 61. Ni ya betul. Dah cerita bab puasa jauh sikit. Dia memang susunan dia kalau ikut dalam kitab, bab pertama tadi, bab ilmu tu biasanya kalau fikih, bab pertama ada berkenaan at-taharah, berkenaan bersuci. Lepas tu masuk bab solat. Lepas bab solat masuk pada bab zakat dulu, baru bab puasa. Ni kita masuk bab puasa. Okey. Siapa yang ada kitab buka muka surat yang ke-61. Dah cerita apa mana dah hidup? Kena baca balik. Baca balik. Yang mana tepat kita baca cepat insya-Allah. Ni sambil masa yang sama ni saya beritahu awal kita buat live sikit boleh buat live sikit ni ramai yang tengok kan. Yang masuk live ni jangan lupa follow. Kena cakap lah, kena tak follow. Ni dah follow belum? Yang lain. Itu dah cakap dah, so follow kan? Dah follow? Belum lagi, tengok. Macam mana nak berkat? Kalau ada TikTok boleh follow Pertubuhan Pecinta Ilmu. Jadi saya sedang buat satu grup untuk orang-orang dalam menguatkan kembali pembacaan kitab-kitab turas. Dan namanya kita nak cinta ilmu yang mana yang telah ulama-ulama letakkan lah. Ni yang sini semua ni pun kita harapkanlah nanti insya-Allah boleh ngajar kitab lah semua ni. Boleh insya-Allah Azam insya-Allah Okey. Insya-Allah. Jadi lepas ni balik jangan lupa follow boleh. Tak follow tak tahu dah tu. Berapa kali dah cakap. Memang kena ulang banyak kali. Sebab baru masuk kadang ada dengar tak dengar kan. Macam dah kelas biasa macam tu. Cikgu suruh apa buat kerja sekolah tak hantar kan. Setahun baru hantar. Insya-Allah. Kat sini pula. Okey, insya-Allah mari kita sama-sama membukakan kitab ada kat sini. Kat sini kat belakang tu follow dah. Follow. Kat sini tu kat belakang tu. Ada? Ada. Jangan lupa share banyak sikit. Yang follow jangan lupa share.
Faham tak faham ni? Oh, tak faham senyap ni. Baik, sekali baca. Muka surat yang ke-61. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 baris daripada atas. Kitabus Siyam. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum puasa. Bermula wajib puasa Ramadan dengan sebab sempurna bulan Syaban 30 hari. Ini kita faham. Atau melihat akan bulan pada hak orang yang melihat akan dia. Dan jika fasik ia sekalipun. Mana kata? Kalau kita kaedah kita dalam menentukan masuk Ramadan, first kali melihat anak bulan. Pada bila? 29 tu maksudnya 28 petang tu nak masuk malam 29. Faham tak? Faham kan? Jika nampak anak bulan, maka dia dah tak jadi 30. Dia jadi 1 Ramadan. Tapi kalau tak nampak anak bulan, dia jadi 30 Syaban. Maka esok tu belum puasa lagi. Tu nak faham sikit lah. Bab hukum ni kena faham. Dan kalau orang fasik sekalipun dia melihat anak bulan, maka dia boleh mengikut. Kalau dia nampak anak bulan, maka dia boleh puasa lah esok tu. Dia ikut apa yang dilihat. Atau sabit melihat bulan pada hukum syar'i dengan saksi. Kalau kata nak beri tahu pada ramai orang, tengok pada syar'i dengan saksi yang adil. Ada seorang saksi yang adil melihat anak bulan nampak. Pada hak orang yang tiada melihat akan dia. Maksudnya dia boleh wakilkan diri dia untuk melihat orang. Tapi ingat saksi yang adil. Kalau orang tak adil, dia untuk diri dia je. Orang fasik tu. Okey. Kata jadi tak buat lawatan melihat anak bulan? Tak ada? Tak jadi. Tak jadi tu. Atau alamat atau masuk bulan Ramadan seperti ia melihat akan pandil meriam tu yang dipasang meriam dipasangkan dia pada menar ni meriam apa ni? Lampu. Cahaya pada menara atau didengarkan akan umpama bakar meriam. Ni bakar meriam. Biasa zaman dulu lah, zaman sekarang bakar meriam waktu setiap waktu kalau ada. Orang raya dia. Zaman sekarang nak main dia tahu. Orang dulu dia buat ni semua untuk menentukan keadaan atau menentukan masa bulan tu ada apa keramaian dia. Sekarang semua main gitu je, tak tahu apa dah sekarang. Dan barang bagaimananya daripada barang yang berlaku adah tu kebiasaan dengan dia sekaliannya. Seperti hukum melihat akan bulan. Kalau dia ada bentuk-bentuk adat, maknanya menunjukkan bahawa itulah masuknya Ramadan, maka itu boleh digunakan. Tapi ini syarat dia yang pertama sekali, dia mesti melihat anak bulan dulu. Faham tak? Kaedah dia. Bila dah betul-betul nampak anak bulan, baru disebarkan dan diberikan tanda-tanda selepas itu. Okey. Dan apabila melihat bulan pada satu negeri, nescaya wajib pula puasa ahli negeri yang hampir dipanggil satu matlak dengan dia. Yang satu matlaknya dengan negeri yang dilihatkan. Satu matlak ni macam lebih kurang perbezaan masa tu lebih kurang sejam atau lebih sikit gitu. Faham tak perbezaan masa? Macam mana? Sini dengan Indonesia kan? Berapa jam beza sini? Bersejam lebih kan? Indonesia dia ada dia punya tengok dia lah. Kalau kata ada ni ibarah pada satu matlak, ada perbezaan berapa, ada yang besar lagi. Macam dua marhalah lah. Dua marhalah ni sama dengan baru-baru ni kan dah buat satu fatwa baru. 81 dah. Kalau sebelum ni 90. Kalau sebelum ni 90 km. Yang baru ni fatwa Johor bawa
81. Dalam kitab ada yang kil. Kil tu ke pendapat lemah lah. Tapi kalau orang belajar boleh guna. 17 batu. 17 batu, satu batu 1.7 km. Darab lah berapa? Tu kaedah lah. Orang belajar tahu. Kan? Ni kaedah belajar ni. Jadi tak jauh tu. Lebih kurang 23, 24. Lebih kurang 23, 24 kilometer. Ush. Sini ke JB dah boleh jamak kasar. Betul. Ni kalau belajar. Tak belajar tak jadi. Amal yang biasa. Yang belajar boleh aman. Tapi kalau tak belajar, guna jumhur atau mu'tamad pada fatwa. Boleh? Tu kaedah. Kalau safar pula, tu dua marhalah. Perbezaan pendapat. Dua marhalah ni ada beberapa jarak yang berbeza. Jadi tak ada masalah tu, kita serah pada ulama je. Kita orang awam ikut apa yang telah difatwakan. Settle. Tu. Okey. Mana dia? Jadi mata lebih kurang gitulah tak cerita tu. Dengan negeri yang dilihatkan bulan itu bersalahan negeri yang jauh. Yang bersalahan matla' tiada wajib puasa. Contoh Arab Saudi. Ramai orang kalau tak ada ilmu dia banding Arab Saudi dah puasa, kita tak puasa lagi. Ada tak pada satu ketika kan? Arab Saudi puasa. Tak, kita tak satu matla'. Tak boleh ikut Arab Saudi. Ramai tak faham dia ni, gaduh. Arab Saudi terlalu jauh. Dia tak kira satu matla'. Kadang-kadang lebih kurang kita Asia Tenggara ni lah lebih kurang satu matla'. Tu dia. Kadang-kadang orang tak ada ilmu, semua nak cakap. Belajar dulu. Allahu Akbar. Jadi jangan banding, kita sendiri Malaysia dengan fatwa Malaysia. Dan dikendaki dengan bersalahan matla' itu bahawa jauh antara dua tempat sekira-kira jikalau dilihat bulan pada salah suatu daripadanya dan dilihat pada satu yang lain pada ghalib. Maknanya kalau tempat tu nampak, yang ni tak nampak. Ginilah. Saya faham kan ya, kalau bulan tu atas pada langit pada satu tempat tu tak nampak. Setempat tu nampak. Ni senang kata kita guna yang tadi lah, saya dah beritahu tadi. Kalau utamanya senang fahamnya ikut je lah apa yang daripada majlis raja-raja tu. Tu dia. Bermula syarat bagi sah puasa. Ni dengar betul-betul. Yang ni penting. Ni jangan keluar awal. Dengar betul-betul ni. Yang ni syarat sah puasa. Ramai orang kadang-kadang terlepas. Ni saya minta dia nak cakap je. Tolong follow, tolong share. Ramai orang tak tahu syarat sah puasa. Kita puasa start tahun, tapi kadang-kadang tak mengikut syarat sah yang tepat. Dengar betul-betul. Bermula syarat sah puasa itu beberapa perkara. Pertamanya Islam. Orang puasa ni kena Islam. Orang bukan Islam, dia nak puasa. Biar ke dia puasa, tapi tak dapat pahala. Tak masalah, ramai kadang-kadang dia puasa. Zaman sekarang ni pun ada banyak orang mengakui puasa ni adalah satu jalan untuk kebaikan kesihatan. Dipanggil intermittent fasting. Pernah dengar? Kan? Dia puasa sampai 72 jam. Ada? 3 hari ada. Dia puasa. Untuk apa? Dia ada doktor dia kaji lah. Wallahualam tu tak, tapi kita dengar je lah. Dia kata kalau badan kita ni kita puasa, mana badan kita ni ada masa untuk menjalankan fungsi dia. Kalau selalu makan, dia jam lah. Sibuk kerja tak habis-habis. Dia tak ada tempat masa nak rehat. Tu Islam dah lama dah cerita. Baru nak kajian. Jadi bila perut ni selalu dah direhatkan, cara akhirnya kalau ada kecimani, darah tinggi semua boleh baik. Boleh panggil reverse. Dia panggil reverse. Reverse apa dah? Dia panggil reverse insulin. So dia panggil itulah. Mana sebab apa? Biasanya insulin akan dirembeskan bila kita makan makanan yang ada gula. Dia gula. Sebab itu
apa saja makanan yang ada glukosa, sukrosa, ada gula. Tak kisah apa tu. Hatta buah sekalipun ada. Jadi bila kita puasa ni, dia akan guna, bila dah habis glukosa, tak guna dah, dia guna lemak. Lemak untuk ni. Itu yang bakar lemak tu. Itu antara kaedah diet. Kalau nak cepat kurus memang betul. Puasa, dia dah ada tunjuk dah. 72 jam. Berani buat. Minum air lah, minum air masak boleh lah. Orang ulama dulu dah buat dah. Saya pernah ambil amalan, ni cerita sini Saya pernah ambil amalan, live pula tu. Cerita sini live. Tapi tak apa lah, dah nak cerita. Dengar ni. Saya nak ambil juga, tak sempat nak ambil. Kawan saya dia buat satu amalan puasa, dia panggil puasa putih. Dia makan nasi je, tak makan lauk. Dia makan nasi je. Tak. Bukan nasi, minum air. 3 hari minum air je. Boleh hidup. Dia ada amalan dia lah. Amalan apa? Cerita belakang. Macam-macam amalan dia. Tapi nak cerita ada kaedah. Ulama dah buat dah. Ada amalan dia. Sambung. Maknanya ni. Islam. Maka tiada sah puasa orang kafir. Jika murtad pada satu lahzah daripada harinya, batal puasanya. Kalau dia puasa, tiba-tiba murtad. Lalu tak ada amri dia murtad. Tu suruh belajar tauhid. Tak boleh tauhid, tak tahu lah bila dia murtad. Kadang-kadang banyak perkara. Contoh, memakai pakaian orang bukan Islam atau agama lain. Seperti memakai pakaian rahib. Itu jadi murtad. Walaupun berlakon sekalipun. Walaupun berlakon pakai pakaian yang merupai agama lain atau merupai pakaian keagamaan dia, maka boleh jatuh murtad. Tak main-main. Hatta berlakon sekalipun. Boleh faham? Berlakon jadi murtad pun murtad ke? Jangan main-main. Sebab tu jangan cakap sembarangan. Faham ni? Tu suka belajar. Banyak perkataan-perkataan murtad. Antaranya, contoh dia kata, saya tak payah puasa dah. Saya tak payah puasa dah. Sebab apa? Saya dah naik martabat. Tak kata dia. Boleh jatuh murtad. Sebab apa? Sebab menafikan solat. Sedangkan solat itu wajib bagi tiap-tiap mukallaf kecuali ada keuzuran seperti haid. Haid dan nifas, uzur lah dia. Tapi kalau kata orang ni lelaki ni, saya tak solat dah naik makam dah. Jangan main, dia jatuh kufur. Faham? Kadang perkataan gitu je. Sebab tu suruh belajar, jangan main. Tak payah gurau lah. Agama ni bukan tempat bergurau. Ni hidup nak gurau tak habis-habis ni kenapa? Betul. Zaman sekarang ni sikit-sikit nak buat lawak. Apa? Sikit-sikit nak buat lawak. Dalam agama ni kita dianjurkan banyak ketawa ke banyak menangis? Dalam agama ni kita dianjurkan banyak menangis. Menangis melembutkan hati. Ketawa mengeraskan hati. Tapi kalau taklah kata tak boleh ketawa, boleh. Tapi jangan melampau-lampau dalam hidup tu. Tapi zaman sekarang benda ni yang orang suka. Betul? Macam-macam. Jadi kita jangan terikutlah dengan kaedah-kaedah gitu. Tak akhir zaman ni dengan media massa macam-macam perangai. Kita boleh guna tapi atas apa yang ada sandaran dalam ilmu. Itu kaedah dia. Bukan main ikut orang gitu je. Okay, faham tu. Walaupun murtad tu sebentar saja maka batal puasa dia. Contoh, dia puasa. Lepas tu dia mengucapkan atau berbuat sesuatu yang menyebabkan dia murtad. Lepas tu dia murtad dah. Lepas tu dia beriman balik. Mana dia apa? Dia tasyahud balik kan, masuk Islam. Puasa batal tak? Batal. Walaupun seketika. Bukan main-main batal. Jati yang puasa. Keduanya berakal. Yang pertama Islam, yang kedua apa? Berakal, akil. Yakni tamyiz. Tamyiz tu apa? Mumayyiz, dapat bezakan baik dan buruk. Maka tiada sah
puasa dapat bezakan pahala dan dosa. Maka tiada sah puasa yang tiada mumayyiz, tak dapat beza. Dan yang hilang akalnya, maka jika kedatangan gila pada satu lahzah daripada harinya, batal puasa walaupun gila sekejap. Ada orang ada penyakit mental kan macam tu. Dia tak sedar dia gila. Dia tiba-tiba gila. Ada. Dia ada. Saya pernah jumpa antara macam bipolar disorder. Tahu bipolar disorder? Dia macam tak dapat kawal diri dia. Dia tiba-tiba jadi macam lain. Saya pernah jumpa. Saya pernah duduk sekali. Orang minum air. Mula-mula bual okey-okey. Lepas tu, tengah-tengah bual tu, tiba-tiba jadi raja. Jadi sultan. Tengah bual ni. Sebut nama dia kan. Lepas tu saya sebut satu nama dia tu, dia kata, berani cakap begitu pada Better. Kamu tahu tak siapa Better? Better Sultan. Orang tiba-tiba Sultan pula ni. Dia gurau-gurau, memang betul. Dia memang sakit. Iya. Tapi lepas lama tu baik balik. Dia bukan selalu, dia macam datang dia punya ni. Bukan isem, dia memang dia gila dipanggil bipolar. Dia ada penyakit-penyakit ni tak kira. Ada satu lagi namanya DI apa dia panggil? DI kan. Yang tu lagi dahsyat, dia ada boleh jadi banyak personality. Ada satu tu dalam media masa kat saya tengok, dia boleh jadi 23 watak. Dan salah satu watak dia tu Kristian. Dia orang Islam. ID. Salah satunya adalah identity disorder, apa disorder lah, saya lupa dah. Tapi nak cerita dia tu, dia salah satu watak dia adalah Kristian, tak faham saya. Tapi berlaku, dia bukan nak, tapi memang dia tak dapat nak kawal. Jangan main-main, ini kita jangan main-main bab mental health ni, kesihatan mental ni. Zaman sekarang makin dahsyat. Kena belajar tu bab lain tu. Ni cerita bab puasa tu InsyaAllah. Kalau ni saya minta cerita, kalau ada yang nak tanya dekat live, tanya dia. Kat sini ada nak tanya. Selalu kat sini jarang tanya kan. Memang boleh dapat terus lah. Biasalah ni kalau dalam ni dah selalu kan kita tanya ni kan. Dekat live pula lah boleh. Tapi tak apa, kat sini pun kalau nak tanya, boleh tak tanya. Kalau malu nak tanya kat live pun boleh lah. Tak ada masalah. Malu nak tanya depan, tanya kat live. Boleh je lah. Boleh? Okey, sambung. Tetapi jikalau datang pitam atau mabuk, tiada batal. Dia pitam, mabuk, tak batal puasa ni. Jika ada siuman. Jika ada siumannya pada satu lahzah di dalam harinya, ada pun tidur. Ni kalau dia siuman, maknanya pitam, mabuk tu dia siuman. Cuma dia macam tidur lah. Faham tak? Tapi kalau nak sebut kat sini, ada pun tidur, maka tiada batal puasanya. Tidur tak batal puasa. Jikalau menghabiskan harinya sekalipun. Dia tidur waktu sahur, lepas sahur dia tidur. Maka kenyangan. Tidur lepas sahur, waktu sahur. Sampai bangun, berbuka. Boleh? Boleh? Bukan boleh tu kira harus tu kan. Maknanya sah puasa dia, tapi berdosa. Sebab apa? Tinggal solat sampai subuh. Dosa satu, makruh satu. Makruh tu satu pada puasa dia. Pada solat dia itu haram. Meninggalkan solat. Wajib qada. Dan kalau gitu, kadang-kadang bukan tangan itu masalah. Mana ada orang tidur sehari? Ada sini boleh tidur sehari? Ada? Power. Ada sini? Tunjuk sikit mana? Oh, kerja malam. Si malam tak tidur. Jadi dia tidur lepas subuh, masa subuh, ditarik sampai petang. Power tu sebenarnya. Memang sampai petang. Azab Allahu Akbar baru buka mata. Itu kira Power Rangers lah. Jangan ada, tapi ada. Dia memang 3 malam tak tidur. Sebab saya tahu kat sini, sebab saya tahu ayah saya dulu pengawal keselamatan. Tapi setakat ayah saya tengok ni tak berlaku lagi lah.
Tak. Ayah saya memang semalam tak tidur. Kalau beberapa hari tak tidur malam. Tapi tak berlaku lagi ya. Ni tahap orang baru kot. Orang lama jarang lah. Orang dulu power, orang sekarang lemah. Sikit-sikit letih. Tak ada amalan. Bukan suruh buat amalan, tak nak. Cerita belakang. Buat amalan cerita belakang. Ketiga. Boleh? Ketiga. Masuk ketiga pula. Minta tolong share. Share ni. Tak share lagi. Tolong share, tolong follow. Okay. Ketiganya. Suci daripada haid dan nifas. Sekalian harinya. Maknanya, ketiganya suci daripada haid dan nifas sekalian harinya. Maknanya kata kalau ada kedatangan haid dan nifas, walaupun bukan seketika, memang kalau kata dah keluarlah cerita dia kan, maka batal. Dan batal puasanya dengan kedatangan haid dan nifas pada satu lahzah sekalipun. Kalau kata 1 saat sebelum berbuka, tiba-tiba keluar haid, maka batal walaupun 1 saat. Sebab dalam Islam ni, memang menitik beratkan berkenaan masa. Nanti kita akan belajar nanti macam mana kadang-kadang orang berbuka, kadang-kadang dia tak jaga masa. Dia dengar azan tu masuk mulut. Kan? Patut tu kadang Allahumma salli wa sallim ala. Tak azan lagi. La ilaha illallah. Ini ada azan. Orang dah kunyah telan dah semua. Nah, betul berlaku. La ilaha illallah, betul. Ada orang di perangai dia tengok jam. Bukan jam, tengok radio, dengar radio. Baru ni berlaku kan tahun lepas. Radio 5 minit awal. Dia azan, dia pasang dia punya ni, dia dah setting kan. 5 minit awal. Maka yang berbuka tu faham ya. Gati balik ya. Ugi tu. 5 minit lagi tinggal. La ilaha illallah. Sayang hidup kan, sebab tu nak kena ada ilmu. Sebab itu saya nasihatkan diri saya pada semua. Kalau nak berbuka, belajar dulu. Cara berbuka macam mana? Bukan dengar azan. Macam mana nak buka? Sabar dulu, ada dah ni nanti kita cerita Sempat tak kalau tak sampai macam mana? Tak apa nanti tak. Tak boleh, nak balik awal. Dia betul tak? Kita ada hal sikit minta maaf boleh? Itulah macam mana hidup ni. Allahu Akbar. Sabar je lah hidup Okey. Keempat, yang tu bab nanti berbuka tu ada nanti syarat sah buka, nanti sabar dulu. Kita akan sampai. Tapi saya cerita dulu tu bagi nampak nanti. Keempatnya, niat. Maka wajib ditakyinkan niat pada puasa fardu. Takyin tu apa dia? Ditetapkan. Kalau nak niat, cuba niat macam ni. Biasa kita niat nawaitu sauma radhi, itu lafaz niat. Niat macam ni. Aku sahaja pun tak sahaja. Memang betul sengaja lah. Kita nak puasa bukan tak sengaja, memang sengaja. Jadi kalau nak sebut secara ringkas, kita ada secara ringkasnya macam mana? Aku puasa bulan Ramadan. Dah, cerita. Atau aku puasa bulan Ramadan esok hari. Apa? Itu ditakyin. Takyinnya bulan Ramadan. Sebab apa? Difahamkan bulan Ramadan itu fardu. Ataupun boleh sebut tak? Aku puasa fardu bulan Ramadan. Boleh juga. Sebab apa nak sebut? Sebab ditakyin ni perkataan dalam kitab. Jumpa tak? Nampak perkataan tu? Takyin. Takyin ni ditetapkan. Macam kita niat solat Pernah belajar kan? Niat solat ada berapa rukun? 15. Buat itu rukun solat. Rukun solat 13. Dalam rukun solat ada niat. Niat solat ada berapa rukun? Al-Fatihah rukun dalam solat tu. Dalam Al-Fatihah ada 10 syarat. Tu suruh masuk kelas fardu ain tak nak. Suruh masuk kelas fardu ain tak nak. Masuklah, kita buat kelas. Kalau tunggu ni sebulan sekali. Bila nak habis? Tak ada lah. Mana kalau dapat gitulah kita cerita mana yang sempat. Boleh lah. Nanti kalau nak boleh apa? Mesej dalam TikTok dia.
Tak bukan apa nak cakap je. Okey, sambung. Mana ni? Wajib ditakyinkan niat pada puasa fardu seperti Ramadan dan qada. Qada pun kena niat. Wajib atasku atau fardu. Dan nazar dan kifarah. Dan wajib bermalan akan niatnya pada tiap-tiap malam. Mazhab Syafi'i wajib niat puasa tiap-tiap malam. Siapa tak niat tiap-tiap malam maka tak sah puasa dia. Kalau niat sebulan tak sah pada mazhab Syafi'i. Tak sah pada mazhab Syafi'i. Sah pada mazhab Maliki. Kenapa apa? Main sambung. Tengok ni baca habis. Dengar. Ni nak kena dia tanya kat mana kelas fardu ain. Nanti PM. Dia tanya. Nanti PM dalam ni. Dalam apa? Dalam akaun ni. Akaun apa? Kat sini kita tak pandai sangat media sosial ni. Okey, sambung. Dan pada Imam Malik biasanya memada ia niat puasa sekalian bulan Ramadan. Ni Imam Malik. Pada awal malam daripadanya, maka harus bagi Syafi'i yang mengikut mazhab Syafi'i harus taklid akan dia supaya tiada berhajat kepada qada apabila lupa niat pada satu malam daripadanya. Kita kena faham, kalau kita nak mengamalkan niat bulan ini, kita kena tahu dia bukan daripada mazhab Syafi'i. Dia daripada mazhab Maliki. Kalau kita niat, kita mazhab Syafi'i, kita memang ada dalam mazhab Syafi'i niat sebulan terus. Maka tak sah. Sebab apa? Ilmu kita salah. Walaupun sedikit, sebab tu penting ilmu. Dia bezanya tu tahu siapa yang bawa dia. Tapi kita kena faham, ini namanya taklid. Nak pegang sesuatu kena taklid. Ada soalan ni. Ustaz nak tanya, kalau keluar Islam, masuk Islam bakal dihadkan. Dah kalau ikut keluar Islam tak ada had. Dah kalau ni tanya masuk Islam ke Islam ada had ke tak? Kalau ikut bertaubat ni tiada had. Tiada had. HAD kan. Had. Tapi jangan sampai mempermain-mainkan agama. Jangan sampai kita mati dalam keadaan mempermainkan agama. Dia macam mana kan? Okey. InsyaAllah sambung. Mana ni? Ingat kalau nak niat sebulan boleh, harus bagi mazhab Syafi'i. Tapi kena ingat apa dia? Bukan mazhab Syafi'i tapi mazhab Maliki. Niat sebulan terus. Aku nak puasa bulan Ramadan sebulan. Itu je. Senang je. Dan nawaitu samaradin itu lafaz niat. Tak masalah. Baca mana lafaz niat itu mewakili niat juga, tak ada masalah. Cuma kalau kata tak pandai nawaitu saw tak bunyi. Niat dia bahasa Melayu senang. Nah betul kadang-kadang ada orang mu'allaf nak bawa Islam, kan nak suruh nawaitu samaradin tak apa-apa. Dimudahkan dengan niat. Niat ni lintasan hati. Bab solat belum cerita lagi kan? 4 rukun tu kan? Tak apa, lepas raya kan? Tak sempat. 1 minit ni. Ni baru rukun keempat. Banyak lagi rukun ni. Esok kan? Esok start lain. Mana ni? Dan memada ia niat pada puasa sunat. Dengar betul? Kalau niat puasa sunat macam mana? Dahulu daripada gelincir matahari selama tiada berbuat segala yang membatalkan puasa atas yang muktamad. Maksudnya apa? Kalau puasa sunat, dia tak payah niat malam. Boleh niat pada siang. Selagi mana matahari tidak gelincir. Mana tak jatuh, tak bergerak lagi nak jatuh. Boleh niat. Puasa seperti makan, minum,
Dan sebagainya lah. Jima' dan sebagainya. Mana kata masih boleh puasa. Tapi yang ni yang best lagi. Tengok yang ni best lagi. Sikit boleh, sikit sebab kita nak gerak laju ni. Sikit lagi. Dan kata kil memada ia niat kemudian daripada gelincir. Ada kata boleh niat. Kata pukul 4 tak makan apa itu. Puasa lagi ni. Boleh dijadikan pahala puasa dia. Boleh dipanggil puasa bagi. Walaupun tengok ni kata kil ni pendapat lemah. Boleh guna tak? Boleh lah. Macam ni. Memada niat kemudian daripada gelincir. Mana dah gelincir pukul 4 tak makan apa lagi. Boleh. Pukul 3 ke boleh. Dan kata kil, ni ada satu lagi. Kata kil pula, memada ia niat jika mendahului ia akan sesuatu yang membatalkan puasa. Maksudnya apa? Pagi tu dah makan dah. Pagi tu dah makan. Tapi petang tu macam, tak ada benda nak makan pula ni. Puasa. Boleh. Itu puasa sunat. Wajib jangan buat pangai. Wajib tak boleh. Jangan kata ustaz kata itu. Ya, itu puasa sunat. La ilaha illallah. Dia guna wajib pula. Dengar molek. Dia tiba-tiba datang tengah-tengah tu. Itu masalah dah. Dia datang tu waktu nak habis macam ni. Baru datang. Kan? Dia tengok, boleh niat petang tu. Dah makan tu boleh puasa lagi. Ish, power ni. Kata sesat pula ni. Dengar dulu baca kitab Matah Badrai ni. Tapi ingat, itu kill. Faham walaupun mendahului. Macam tadi lah kata, pagi dah makan nasi lemak. Tapi janganlah melantak sampai 5 buku. Dah, sekadarnya lah makan. Gitulah faham. Jadi, lepas tu satu hari tu tak makan. Jadi macam petang tu pun nak makan pun macam malas nak cerita makan lah ni. Dah dekat pukul 4 lebih dah. Niat puasa je lah. Puasa je. Faham tak ni cerita ni? Tu cerita. Boleh. Ni nak kitab ni baca lah. Boleh Wah, ini kalau dalam media sosial ni dahsyat juga ni. Viral. Tak, bukan saya baca kitab. Saya baca kitab je. Bukan cakap apa. Okey dah, cukup dulu sampai sini kan. Tak balik malam ni. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadan alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tughda bihil hawaij wa tunalu bihil ghaghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah minkum. Insyaallah nanti kalau dapat follow insyaallah jumpa lagi.